InsyaAllah pada malam ini Ustaz akan sambung pada siri yang kedua berkaitan dengan amanah kunci kejayaan seseorang Muslim. Yang mana dalam pagi 6.45 pagi yang lepas, pada hari Sabtu pagi yang lepas, Ustaz ada menceritakan siri yang pertama yang mana sambungan pada cerita apa ni, Saidina apa nama tu, Zubair bin Al-Awwam, di mana Abdullah bin Zubair telah diamanahkan oleh ayahandanya untuk membayar hutang dan menjaga harta pusaka. Yang mana harta pusaka itu hasil daripada amanah, juga amanah kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain. Yang mana dalam sebuah nukilan yang juga disebut sebagai hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diambil daripada kitab Riyadhus Salihin, ada menceritakan pada kita an Abi Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam Al-Quraisy Al-Asadi radhiyallahu an qala lamma waqafa Az-Zubair yawmal Jamal da'ani faqumtu ila jambihi faqala ya bunayya innahu la yuqatalul yawma illa zalimun aw mazlumun wa inni la arani illa sa'aqtulul yawma mazluman wa in min akbar hammi ladaini aftara dainana yubki min malina syai'an. Summa qala ya bunayya bi' malana waqdi daini wa awsa bis sulus wa sulusihi li banihi, yakni di bani Abdullah bin Zubair sulusus suls. Qala fa in fadala min malina ba'da min ba'di qada'id daini syai'un. Yang mana hadis ini panjang, yang menyebutkan kita maknanya daripada Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam Al-Qurashi Al-Asadi radhiyallahu an, katanya ketika Zubair berhenti pada hari peperangan Jamal, bagaimana kita tahu pada peperangan Jamal ini berlaku ketika Saidina Ali radhiyallahu an dilantik menjadi khalifah Islam yang keempat setelah wafatnya Saidina Osman Al-Affan, dan kemudian berlaku pertukaran pegawai-pegawai kerajaan pada pemerintahan Ali bin Abi Talib, di mana Khalifah Ali ini telah menukar semua pegawai-pegawai di bawah pemerintahan Khalifah Osman bin Affan, dan juga daripada gubernur pada ketika itu juga ditukar oleh Ali bin Abi Talib daripada Bani Umayyah, daripada Bani Umayyah. Kemudian bila berlaku fitnah, mereka telah mewar-warkan kepada sahabat-sahabat Nabi bahawa Ali telah membuat satu keputusan yang membelakangi syura. Dan kemudian Abi Talha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Zubair bin Al-Awwam ini telah pun mengajak semua sahabat-sahabat untuk bertemu dengan Ali. Tapi sebaliknya berlaku, iaitu berlaku pemberontakan pada ketika itu. Bila berlaku pemberontakan, Aisyah, Abu Talha dan juga Zubair bin Awam ini telah ikut sama. Sayyidina Ali dah beritahu kepada Zubair bin Awam supaya jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada khalifah yang keempat ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi bila berlaku sikit kekecohan dan berlaku pembunuhan, banyak berlaku pembunuhan pada peperangan Jabal itu. Dan Jamal ni maksudnya unta, peperangan Jamal, peperangan unta, yang mana Sayyidatina Aisyah pada ketika itu menaiki unta. Pada ketika itu unta Sayyidatina Aisyah itu telah pun dipanah dan tumbang. Lalu Sayyidatina Aisyah pun jatuh dan diselamatkan oleh sahabat lah. Dan kemudian apabila unta itu ataupun Jamal itu telah pun
tumbang, maka pada ketika itulah tentera Saidina Ali telah pun berjaya menawan balik. Dan kemudian bila Zubair bin Awam ini apa nama tu, dia terkeluarlah daripada pemberontakan tersebut. Dia tahu rupanya satu pemberontakan berlaku. Zubair bin Awam dan Abi Tahah telah pun beredar. Pada ketika dia beredar itulah dia telah dipanah oleh orang yang tak diketahui siapa. Lalu terkorbanlah, syahidlah Zubair bin Awam. Pada ketika sebelum bertemu dengan anaknya, sebelum bertemu dengan kematian ataupun syahid ini, Zubair bin Awam ini, Sayyidina Zubair bin Awam sempat bertemu dengan Abdullah bin Zubair, anak andanya, yang mengatakan dia akan terbunuh pada peperangan Jamal ini. Zubair pun dah tahu dah dia akan terbunuh dan dikata, jika aku terbunuh pada hari ini adalah pembunuhan yang terinaya. Sebagaimana seorang yang terinaya. Sesungguhnya perkara yang paling menyedihkan aku ialah hutangku adalah kamu fikirkan bahawa hutang kita akan boleh dibayar daripada harta kita. Maksudnya sebagaimana yang diketahui, Zubair ini mempunyai hutang yang banyak kerana ramai sahabat-sahabat telah mengamanahkan hartanya untuk dijaga oleh Zubair, tetapi Zubair mengatakan harta yang kamu minta aku jaga itu sebagai hutang. Biar aku kembangkan dia dan boleh aku niaga dengan harta kamu. Kemudian Zubair berkata kepada anaknya, wahai anakku, Abdullah bin Zubair, juallah harta kita itu dan bayarlah hutangku. Zubair mewasiatkan 1/3 daripada hartanya dan 1/9 daripada anak-anak kepada anak-anak Abdullah bin Zubair. Kemudian Zubair berkata, jika ada lebih daripada harta kita setelah dibayar hutang semuanya, maka 1/3-nya untuk anak-anak engkau. Hisham berkata, adalah anak Abdullah menentang keputusan sebahagian anak-anak Zubair, iaitu Habib dan Ibad. Pada ketika itu, Zubair mempunyai 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan daripada 4 orang isterinya. Abdullah bin Zubair berkata, Az-Zubair mewasiatkan perihal hutangnya padaku. Dengan katanya, hai anakku, jika engkau tidak berupaya menyelesaikan hutang-hutangku, mintalah pertolongan kepada yang menguasai diriku. Abdullah berkata, demi Allah, aku tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh bapaku. Lalu Abdullah berkata, hai bapaku, siapakah yang menguasai diri engkau? Az-Zubair menjawab, iaitu Allah. Abdullah berkata lagi, demi Allah, tiadalah aku bersusah hati dari hal hutang ayahku itu, melainkan aku berkata, wahai Tuhan yang menguasai Az-Zubair, jelaskanlah hutangnya. Maka Allah pun menunaikannya. Abdullah berkata, selanjutnya Az-Zubair terbunuh dan tidak meninggalkan walaupun 1 dinar ataupun 1 dirham pun selain daripada beberapa bidang tanah. Di antaranya ialah tanah di Al-Ghabah. 11 buah rumah di Madinah. Dua buah rumah di Basrah, sebuah di Kufah dan sebuah lagi di Mesir. Abdullah berkata, sebenarnya Az-Zubair mempunyai hutang disebabkan ada seorang lelaki yang datang kepadanya membawa harta dan minta disimpankan oleh Az-Zubair. Zubair berkata, tidak, jangan serahkan, tetapi biarlah harta itu menjadi hutang sahaja kerana aku takut kalau harta itu hilang. Dan ini takut hilang kerana dicuri atau dibelanjakan. Kerana Zubair tidak pernah menguasai satu urusan pemerintahan, bukan pengeluar dan bukan juga ada hasil bumi. Tidak ada suatu pun yang diusahakan oleh Az-Zubair kecuali mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW atau bersama Abu Bakar, Umar dan Osman radhiyallahu anhum dengan hanya memperolehi ghanimah. Maknanya Zubair ni memang seorang yang tak ada duit. Dia hanya dapat daripada ghanimah harta rampasan perang saja. Tanah-tanah yang orang amanahkan kepada dia, rumah-rumah yang tak ada hasil pun yang Sayyidina Zubair boleh
dapatkan harta daripada situ. Tapi tersimpan, benda itu tersimpan. Kemudian Abdullah berkata, telah aku kira hutang yang menjadi tanggungannya dan aku dapati 2.200.000 hutang Az-Zubair ini. Dia tak beritahu sama ada dinar ataupun dirham. 2.200.000 je. Hakim bin Hizam telah berjumpa dengan Abdullah bin Zubair lalu berkata, wahai anak saudaraku, berapakah hutang saudaraku yang engkau sembunyikan? Abdullah menjawab 100.000. Hakim berkata, demi Allah, aku tidak terfikir harta-harta kamu sebanyak ini. Abdullah berkata, apakah pendapat engkau, wahai Hakim, sekiranya harta itu berjumlah 2.200.000? Hakim bin Hazam berkata, aku tidak terfikir kamu berupaya membayarnya. Jika kamu tidak terdaya untuk menyempurnakan hutang itu atau membayarkan hutang itu, mintalah tolong kepada aku. Abdullah berkata, sesungguhnya Az-Zubair telah membeli tanah di Al-Ghabah dengan harga 170.000. Dijual oleh Abdullah dengan harga 1.600.000. Kemudian Abdullah bangun lalu berkata, sesiapa yang ada memberi hutang kepada Az-Zubair akan kami sempurnakan dan dibayar dengan tanah di Al-Ghabah. Pada ketika itu, datanglah Abdullah bin Ja'far. Dia memberi hutang kepada Az-Zubair 400.000. Abdullah bin Ja'far berkata kepada Abdullah bin Zubair, jika kamu mahu, aku akan wariskan untuk kamu. Abdullah Az-Zubair berkata tidak. Abdullah bin Ja'far berkata lagi, tidak. Kalau begitu, jadikanlah harta itu untuk dibayarkan sahaja kiranya kamu suka berbuat demikian. Berkata Abdullah bin Zubair, tidak. Abdullah bin Ja'far berkata, bagikanlah untuk aku sebahagian. Abdullah bin Zubair berkata, untuk engkau dari sini hingga ke sana, iaitu tanah di Al-Ghabah itu. Lalu dijual kepada Abdullah bin Ja'far sebahagian. Lalu dibayar semua hutang dan bakinya tinggal 4,5 bahagian daripada tanah tersebut. Setelah itu Abdullah bin Zubair pergi bertemu dengan Muawiyah. Di samping Muawiyah itu Amr bin Osman, Al-Muzair bin Zubair. Yang ini semuanya, sahabat-sahabat ini telah membeli tanah di Al-Ghabah itu berjumlah 1.6 juta. Dan akhirnya tanah-tanah dan juga rumah-rumah yang ada dimiliki oleh Az-Zubair ini dijual oleh Abdullah bin Zubair dan dapat dalam lingkungan 50 juta. Dapat 50 juta itu. Kemudian Abdullah bin Zubair dia tak bagi lagi ahli waris untuk mewarisi harta ayahandanya itu, tetapi dia tunggu 4 tahun. Abdullah bin Zubair tunggu 4 tahun dan setiap tahun aku akan isytiharkan kepada semua penduduk Mekah dan Madinah, siapa ada memberi hutang kepada Az-Zubair, datanglah kepada aku untuk aku bayar dan sempurnakan hutangnya. Selama 4 tahun dia tunggu. Selama 4 tahun itu, jika ada dibayar dan disempurnakan hutang-hutang Az-Zubair, dan kemudian setelah itu barulah dijadikan harta pusaka untuk diwarisi. Sebanyak 50 juta untuk 9 orang anak laki-laki dan 9 orang anak perempuan bagi bapa saudaranya Az-Zubair ini, dan juga 4 orang isterinya. Semuanya mendapat 1.2 juta. Begitulah sahabat. Jika kita lihat di sini tentang amanahnya Abdullah bin Zubair dalam mengurus harta bapanya ini, yang dinukilkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dengan panjang lebar ni. Maksudnya, harta pusaka hendaklah dibahagikan kepada yang berhak setelah dijelaskan hutang si mati. Itu yang pertamanya. Bila kita ada harta pusaka, harta nenek moyang kita, ayah kita semua sekali, pastikan hutang-hutangnya dilansaikan dulu, baru kita nak bertelagah adik-beradik nak bagikan harta tersebut. Kemudian wajib data tiap-tiap seorang berhutang itu membayar hutang sama ada berupa benda-benda yang berkaitan dengan wang ringgit atau lain-lain. Lebih lagi hutang dengan Allah SWT melalui amalan yang difardukan, itu juga hutang. Macam contohnya hutang kita tak solat, fardu, tak solat fardu, kita kena bayar hutangnya. Dan juga kalau kita tak puasa bulan Ramadan, itu juga
apa ni, yang fardu, kena bayar hutangnya dan juga kena bayar fidyah. Seganda lagi fidyah. Kalau solat tak ada bayar apa-apa kan. Tetapi kalau bayar hutang solat saja, tak bayar fidyah. Tapi kalau puasa, bayar qada puasa dan juga fidyah. Yang ketiga, anak adalah tanggungjawab menjelaskan hutang bapanya. Maksudnya di situ kan, sebagai seorang anak ini janganlah kita berebut-rebut tentang harta pusaka ini sehingga telah menjelaskan hutang ayahanda kita apabila dia telah meninggal dunia. Dan kemudian daripada hadis Nabi SAW juga yang berkaitan dengan amanah ini, Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita an Huzaifah bin Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW ya jama'ullah tabaraka wa ta'ala an-nasu fayaqumul mu'min hatta tuzlafa lahumul jannah. Allah SWT telah mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat besok di padang mahsyar. Lalu bangunlah orang-orang mukmin sehingga dihampirkan syurga kepada mereka. Mereka pun pergi kepada Adam AS lalu berkata, wahai bapa kami, mintalah supaya membukakan bagi kami pintu syurga. Adam pun menjawab, bukankah yang menyebabkan engkau semua keluar daripada syurga ini aku? Tidak lain daripada kesalahan aku. Aku bukanlah orang yang layak berbuat demikian. Maksudnya Nabi Adam telah pun mengatakan bahawa dialah yang mengeluarkan kita semua daripada syurga, takkan nak minta dibukakan pintu syurga. Mintalah kepada anak andaku Ibrahim Khalilullah. Lalu orang mukmin pun pergilah kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, iaitu orang yang disebut kekasih Allah. Mereka pun pergi kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, aku tidak layak berbuat demikian, bahawa sebenarnya aku hanya Khalilullah yang di belakang dua, yang bukan setinggi itu darjat yang diberikan kepada aku. Pergilah kamu kepada Musa, kata Ibrahim. Musa adalah kallamahullahu taklima, iaitu seorang yang berkata kepada Allah Ta'ala dengan kata-kata. Mereka pun pergi menemui Nabi Musa. Nabi Musa berkata, aku bukanlah orang yang layak berbuat demikian. Pergilah kamu kepada Isa, kalimatillah wa ruhi. Pergilah kepada Isa, kalimat Allah dan ruhnya. Maka Isa pun berkata, bukanlah aku layak berbuat demikian. Maka mereka pun pergi kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun bangun, lalu diizinkan bagi baginda itu untuk memberi syafaat dan dihantarkan amanah dan silaturahim. Lalu keduanya pun berdiri di sebelah menyebelah di titian sirat kanan dan kiri. Fayamurru awalukum kalbaq, maka lalulah yang pertama, iaitu orang amanah itu daripada kamu, yang Muhammad, seperti kilat. Aku berkata, salah seorang yang meriwayatkan hadis, wahai Rasulullah, aku sanggup tebus engkau dengan bapa dan ibuku. Apakah suatu yang lalu pantas seperti kilat itu? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kamu melihat bagaimana pantasnya ia lalu dan kembali semula dengan sekelip mata? Itulah yang dikatakan al-amanah. Itu orang yang amanah. Orang amanah besok dan orang yang menjaga silaturahim akan berdamping dengan Rasulullah SAW, dan dia akan melalui titian surat itu, kata Rasulullah, seperti barqa, kalbarki, iaitu seperti kilat. Seperti kilat ni maksudnya sekelip mata. Dia pergi dan kemudian sekelip mata dia datang balik. Itulah ganjaran Allah Ta'ala beri kepada seorang yang amanah. Kemudian lalulah yang kedua pula, golongan kedua, iaitu golongan yang menjaga silaturahim. Lalu seperti angin berlalu. Kemudian golongan berikutnya, lalu seolah-olah burung terbang. Maknanya mengikut amalan masing-masing lah. Yang tinggi darjatnya ialah orang yang amanah dan orang yang menjaga silaturahim. Orang yang menjaga silaturahim ini, dia pergi seperti angin. Bertiup laju je. Orang yang amanah seperti kilat. Dan kemudian mengikut amalan-amalan lain, kata Rasulullah SAW,
ada di kalangan mereka ini seolah-olah seperti burung yang terbang dan seperti laki-laki yang berlari. Amal-amalan mereka membawa mereka berjalan dengan keadaan bermacam-macam. Itu sedangkan Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas titian sirat lalu berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah mereka, selamatkanlah ya Allah. Di kemudian apa namanya? Demikianlah keadaannya sehingga hamba-hamba yang lebih amalannya lemah amalannya hingga seperti ada seorang laki-laki yang tidak berdaya berjalan melainkan mengesot sebab lemah amalannya. Tetapi kedua belah titian surat itu bila kita lihat di tepinya ada penyangkut besi atau pengait yang digantungkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikaitnya. Maka ada pun dicakar tapi selamat dan ada yang dicampak ke dalam api neraka. Maksudnya di situ bila syafaat Rasulullah SAW itu diterima, orang yang mengesut-esut pun dapat diselamatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau macam orang yang tidak amanah, orang yang kazab, orang yang khianat ini, dia akan dikait oleh pengait-pengait yang berada di atas titian surat itu akan mencampak mereka ke dalam api neraka. Dan kemudian wallazi nafsu Abi Hurairah biyadih inna qamra jahannam la sab'una kharifan. Demi Allah yang jiwa Abu Hurairah dalam genggamannya, kekuasaannya, maka sesungguhnya dalamnya dasar neraka itu adalah 70 musim. Sejauh 70 tahun perjalanan lamanya. Itu dalamnya neraka itu. 70 tahun perjalanan lamanya. Begitu dalam. Itu hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Terus terang bila kita lihat dan baca hadis ini, Allah Ta'ala mengatakan pada kita balasan hisap seseorang itu mengikut amalan yang dikerjakannya di dunia. Jika baik amalannya maka balasannya syurga. Jika buruk amalannya balasannya api neraka. Dan juga jauhkanlah sifat khianat. Kerana sifat khianat itu membawa kepada lemah iman dan kurang amalannya. Maknanya orang yang khianat ini di dunia tak berjaya, di akhirat tak berjaya. Tetapi orang yang amanah itu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Itulah kelebihan orang amanah. Itu disebutkan sebagai amanah itu kunci kejayaan orang Muslim itu di dunia dan di akhirat. Kemudian orang-orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat ialah mereka yang mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Dan juga orang-orang yang menjalankan amanah Allah akan mendapat tempat dan kelebihan di padang mahsyar dengan melalui suratul mustaqim, tentang surat seperti kilat. Begitu juga orang-orang yang tidak memutuskan hubungan silaturahim akan melalui titian sirat seperti angin. Begitu seterusnya mengikut amalan kewajiban masing-masing. Semuanya ini ada kelebihannya di sisi Allah SWT. Yang penting ialah kita jaga iman kita, kita jaga amal kita dan kita jaga amanah yang telah diamanahkan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ini adalah bertanggungjawab, pemimpin bertanggungjawab, dan kamu akan ditanya tentang tanggungjawab kamu. Suami bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anaknya. Isteri bertanggungjawab terhadap rumah tangga suaminya. Dan juga pembantu-pembantu juga bertanggungjawab terhadap kerja-kerjanya. Semuanya itu adalah tanggungjawab kita bersama. Jaga tanggungjawab ini, jaga amanah ini, insya-Allah kita akan dapat keampunan dan keridhaan Allah SWT. Jika ada salah dan silap, Ustaz mohon maaf. Dan setakat itulah. Panjang lagi sebenarnya tentang tajuk ini. Untuk malam ini setakat ini saja. Jika ada kelapangan, insya-Allah kita akan berbicara lagi pada siri yang akan datang. Untuk itu Ustaz serah kepada Zainul untuk cara berikut. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih dari Kelab Sahabat Pecinta Quran kepada Al-Fadhil Ustaz Sajid Haris atas pimpinan bacaan surah Al-Mulk
bacaan doa syifa dan juga tazkirah maghrib mengenai amanah. Dan marilah kita laksanakan amanah yang dipikulkan ke atas kita. Jangan sekali-kali kita khianati amanah itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati seseorang yang pernah mengkhianati kamu. Dan ucapkan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudi meluangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini. Dan saya mewakili pihak pengurusan juga mohon maaf jika ada salah bicara dari saya. Dan bagi menangguhkan dan menutup tirai majlis ilmu ini, mohon Ustaz tutup dengan kafaratul majlis dan salat ta'as. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak Ainun. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Papa dan sahabat jumpa. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Inun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ainun. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Inun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.